Jadi hari ini tajuk saya adalah menarik. Tajuk saya adalah berlainan sedikit, iaitu berkenaan dengan seorang individu yang bergelar senator, iaitu Senator Zahid Muhammad Arif. Dan Zahid Muhammad Arif ini adalah turut merupakan ahli PPBM. Okey. Dan setelah Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan tumbang, Zahid Muhammad Arif ini terlibat dengan pelbagai fitnah, penipuan berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan seterusnya telah dicalonkan oleh Muhyiddin bagi memegang jawatan senator, iaitu ahli Dewan Negara. Baik, hari ini kita akan membincangkan beberapa penipuan dan dakwaan yang telah saya dan seorang lagi buat terhadap Khairuddin, yang sehingga kini tak terjawab oleh Khairuddin, menyebabkan kami mengesyaki mungkin Khairuddin ni sudah gaibkan diri dia kerana takut dilondehkan terus atau dilondehkan lagi. Baik, saya mulakan ya. Tidak lama selepas Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan tumbang, Zahid ni keluar dengan kenyataan apabila dituduh. Okey, Zahid dituduh sebagai perancang, pihak yang merancang langkah Sheraton. Jadi untuk menangkis dakwaan ini, dia sekadar membuat penafian ringkas. Selepas membuat penafian ringkas itu, dikeluarkannya pula kenyataan berunsur fitnah, penipuan terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang hari ini saya akan buktikan adalah penipuan dan palsu. Ya. Kononnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan satu gerakan, ya, sebelum Pakatan Harapan tumbang, satu gerakan bagi mencantas Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Presiden PKR, dan juga untuk mencantas DAP. Baik, saya akan jelaskan ya mengapa ianya penipuan, dan seterusnya saya akan buat satu pendedahan yang pasti akan memeranjatkan anda semua. Baik, kalau saudara-saudari nak tahu, sebenarnya apabila Mahathir mengambil alih tampuk kepimpinan negara dengan menjadi Perdana Menteri Pakatan Harapan, tak sampai 3 bulan, Anwar dan otai-otai dia dah mula kerja memberi tekanan kepada Mahathir. Okey, dengan asyik mengungkit-ungkit isu peralihan kuasa. Jadi Anwar mengerahkan otai-otai dia untuk mendakwa, membuat dakwaan palsu. Kononnya wujud satu perjanjian bertanda tangan peralihan kuasa 2 tahun. Maknanya Anwar mendakwa bahawa beliau telah menandatangani satu surat perjanjian bersama-sama dengan Mahathir, di mana di dalam surat perjanjian itu terkandung jelas bahawa Mahathir bersetuju untuk letak jawatan setelah 2 tahun dan memberi laluan untuk menjadikan Anwar Perdana Menteri. Dan dakwaan ini ditularkan dan diulang-ulang oleh otai-otai Anwar begitu lama. Okey, pertama sekali, apabila saya mencabar Anwar untuk mendedahkan perjanjian itu, maka Anwar kecut. Dan kemudiannya otai-otai dia keluar dengan kenyataan bagi menangkis pertanyaan saya. Okey, sabar ya, ada pendedahan. Untuk menangkis pertanyaan saya dengan menjawab itu adalah peribadi antara Anwar dengan Mahathir. Kemudian saya cabar Anwar lagi. Saya katakan sebenarnya itu adalah pembohongan. Sebab pada ketika Anwar berada di penjara, untuk makluman saudara-saudari, hanya seorang sahaja yang menjadi perantara antara Anwar dan kepimpinan Pakatan Harapan, di mana individu ini adalah orang yang membawa mesej-mesej dari Anwar ke Pakatan Harapan dan membawa mesej-mesej dari Pakatan Harapan ke Anwar. Individu ini tak lain tak bukan Rafizi Ramli. Dan percayalah, Rafizi Ramli tidak pernah membawa apa-apa surat daripada Anwar untuk diberikan kepada Mahathir untuk ditandatangani, dan begitu juga tidak pernah membawa apa-apa surat perjanjian daripada Mahathir untuk ditandatangani oleh Anwar. Jadi sudah pasti tidak ada perjanjian bertanda tangan antara Anwar dengan Mahathir, kerana pada ketika itu Anwar berada di Sungai Buloh. Juga dakwaan kononnya ada perjanjian 2 tahun tu adalah pembohongan. Tidak pernah Mahathir letakkan tarikh. Dan juga saudara-saudari kena tahu bahawa tidak masuk akal
bahawa Mahathir akan berikan letak jawatan dan kemudian beri laluan untuk menjadikan Anwar Perdana Menteri. Saya akan jelaskan kemudian mengapa. Okey. So, jadi bila tekanan, saya berikan tekanan, maka mereka tidak dapatlah tunjukkan surat itu. Jadi, kemudian Anwar terus meneruslah dengan persepsi dia, kononnya dia ada bilangan sokongan ahli parlimen yang cukup. Tetapi sebenarnya ramai ahli parlimen dah mula meluat dengan Anwar. Meluat sebab mereka dah muak dengan isu peralihan kuasa yang diungkit. Mereka dah mula tidak yakin dengan Anwar. Malah mereka lebih tidak yakin dengan Anwar kerana pada ketika itu PKR sedang hancur. Ya. Jadi logik mereka, kalau Anwar tak boleh mengawal parti dia sendiri, masakan dia boleh mengawal negara, masakan dia boleh mengawal Pakatan Harapan jika Pakatan Harapan terus menjadi pentadbir kerajaan. Jadi ahli-ahli parlimen memang tak sokong Anwar. Kemudian apabila Anwar ada satu ketika tu, sebelum satu majlis presiden, mesyuarat presiden Pakatan Harapan pada hujung minggu, tiba-tiba Anwar menularkan kononnya dia dah dapat sokongan majoriti 2/3 dan dia akan menghadap Agong. Jadi apa yang saya buat, saya nak buat satu pendedahan, tapi sebelum saya buat pendedahan itu yang mengejutkan satu negara, saya mula-mula mencabar Anwar. Saya kata, Anwar, pintu istana negara dah terbuka luas. Ya, yang di Pertuan Agong duk menunggu atas takhta dia untuk Anwar masuk ke dalam pintu istana untuk menyerahkan akuan-akuan bersumpah sebagai bukti ada sokongan 2/3. Jadi saya perli Anwar. Saya perli, kemudian benda tu tak dijawab. Kemudian pada satu hari, iaitu hari Sabtu, saya membongkarkan kewujudan akuan-akuan bersumpah palsu. Iaitu akuan bersumpah palsu yang kononnya ditandatangani oleh Muhyiddin Yassin, Najib Razak dan Zaid Hamidi. Dan beberapa ahli parlimen lain yang saya tidak bongkarkan. Benda tu menjadi begitu tular sehingga dalam tak sampai sejam Muhyiddin dan Zahid kedua-duanya menulis atas Facebook masing-masing menafikan bahawa mereka terlibat dengan akuan bersumpah itu. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ialah Anwar kerahkan orang-orang di sekeliling dia. Ya, orang-orang di sekeliling dia, saya tak tahulah nak kata Anwar mengerahkan tu, saya tak nak katalah. Tapi orang-orang di sekeliling dia menyediakan akuan-akuan bersumpah palsu. Okey? Dan salah seorang yang paling amat rapat dengan dia memang berjumpa dengan saya dan saya pegang, saya sentuh, saya bau, saya lihat akuan-akuan bersumpah tersebut. Jadi kemudian apa yang Anwar buat, apa yang orang-orang Anwar buat adalah contohnya mereka nak menipu orang penyokong-penyokong Muhyiddin. Jadi mereka bawa akuan bersumpah palsu Muhyiddin Yassin untuk berjumpa dengan ahli-ahli parlimen pro Muhyiddin dan kemudian mereka akan beritahu, lihat, Muhyiddin pun dah setuju Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi korang bila lagi? Dengan cara itu mereka mengutip akuan-akuan bersumpah daripada penyokong Muhyiddin, penyokong Najib, penyokong Zaid. Masih tak dapat majoriti. Masih tak sampai pun 90 akuan bersumpah. Tetapi kalau ikut Anwar, dia dah dapat 2/3 akuan bersumpah. Maknanya banyak akuan bersumpah palsu. Jadi bila saya buat pendedahan itu, lagilah terbeliak mata ahli-ahli parlimen yang dah mula yakin benar bahawa Anwar ni sebenarnya langsung tidak ada sokongan majoriti. Jadi sebenarnya kalau tidak ada sokongan majoriti, maka Anwar biar Mahathir letak jawatan ke, Mahathir buat apa ke, Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri. Sebab kuasa untuk menjadikan seseorang itu Perdana Menteri bukan terletak di tangan Mahathir, bukan terletak di tangan Majlis Presiden Pakatan Harapan, tetapi terletak di tangan yang di Pertuan Agong berdasarkan sokongan majoriti ahli-ahli parlimen dan juga ianya menurut hemat yang di Pertuan Agong, sekiranya individu ataupun ahli Dewan Rakyat yang dilantik itu boleh mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi biar ada pun surat, memang tak wujud surat perjanjian tu, tapi biar ada pun surat perjanjian yang menyatakan 2 tahun ke 1 tahun ke 5 tahun ke 50 tahun ke 500 tahun ke, hakikatnya kenyataan kononnya Mahathir akan beri laluan untuk menjadikan Anwar Perdana Menteri satu pembohongan. Sebab buat apa pun, Mahathir buat apa pun,
Anwar tidak mungkin akan jadi Perdana Menteri sebab dia memang tidak mampu meraih sokongan majoriti. Okey, ini menjurus kepada penipuan Senator Zahid Muhammad Arif. Jadi Zahid kata Mahathir terlibat dalam satu gerakan untuk mencantas Anwar. Ini satu pembohongan besar sebenarnya dan satu kebodohan. Sebabnya Mahathir dah tahu dari awal, malah semua ahli parlimen dah tahu bahawa Anwar memang tidak mampu jadi Perdana Menteri. Jadi kalau Anwar tidak jadi mampu jadi Perdana Menteri dan Anwar tidak ada kemampuan untuk mendapat sokongan majoriti, maka Mahathir sudah tentulah tahu, ya, Mahathir yang dah lama berkecimpung dalam dunia politik, yang digelar maverick, yang memang pakar dalam melihat ataupun meramalkan apa yang berlaku, okey, melihat 10 langkah ke hadapan dan sebagainya. Mahathir dah tahu Anwar tidak pernah menjadi kecaman terhadap dia, ya. Jadi buat apa nak lancarkan apa-apa gerakan? Sebab Anwar sebenarnya memperbodohkan diri dia sendiri. Dengan sendirinya menyebabkan ahli-ahli parlimen meluat terhadapnya. Jadi Mahathir nak buat apa? Duduk diamlah. Tambah pula Mahathir dengan cara itu juga Mahathir tahu bahawa Muhyiddin sebenarnya menipu. Sebab apabila Muhyiddin ingin mempengaruhi atau menipu ahli-ahli parlimen PPBM lain agar PPBM perlu keluar dari Pakatan Harapan, Muhyiddin menggunakan alasan apabila berjumpa dengan Mahathir, kononnya Anwar sudah mendapat sokongan majoriti dan akan menerkam Mahathir tidak lama lagi. Jadi untuk mengelakkan Anwar jadi Perdana Menteri, jadi kita kena keluar, ya. Jadi dia cuba mempengaruhi Mahathir. Jadi sudah pastilah Mahathir tahu bahawa Muhyiddin menipu. Tetapi penipuan Muhyiddin terhadap beberapa ahli parlimen yang bersekongkol dengan Muhyiddin ni berjaya, tahu tak mengapa? Sebab ahli-ahli parlimen memang dah meluat dengan Anwar. Begitu meluat sehingga termakan bulat-bulat penipuan Muhyiddin. Dan akhirnya PPBM kedua dan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tumbang, ya. Jadi mesej saya kepada Senator Zahid Muhammad Arif ni, nak kelentong tu biar berpada-pada. Sebabnya kau ni menunjukkan perangai seorang yang tidak berpendidikan, memang tak layak langsung berdasarkan penampilan awak, berdasarkan penipuan-penipuan awak, memang tak layak langsung duduk di kerusi Dewan Rakyat sebagai senator. Bagi saya lah, pendapat peribadi saya, ini amat memalukan. Awak berhujah seperti budak sekolah rendah, okey? Dan tambah pula dalam pada rakyat mengalami pelbagai dugaan hidup disebabkan kesempitan, ya, kos sara hidup yang meningkat begitu mendadak yang tidak diimbangi dengan peluang pekerjaan, gaji dan sebagainya. Kau boleh duduk dalam Dewan Rakyat, ya, dalam pada wabak Covid melanda dan rakyat lagi terhimpit dan ekonomi lagi merudum. Dalam pada itu kau cerita belanja berjuta-juta ringgit, ya, walaupun kau tak sebut, tapi memang apa yang kau cerita tu sebenarnya menelan belanja berjuta-juta ringgit, iaitu untuk menaik taraf Seri Perdana menjadi White House. Kalau dah suka sangat White House tu, pergilah ke White House, pergilah ke Amerika, jadilah ahli senator di sana, ya. Dalam pada terhimpit dan duit berjuta-juta ni seharusnya digunakan untuk membantu rakyat yang terhimpit ni. Kau boleh duduk dalam Dewan Rakyat, kalau boleh bercerita begini, so bagaikan seorang yang tidak berpendidikan, malu. Ya, Dewan Rakyat adalah dewan yang seharusnya menjadi landasan kepada orang-orang atau teknokrat-teknokrat yang sama ada yang memang perlu berpendidikan tinggi, yang mempunyai sumbangan yang amat atau jasa yang amat besar kepada negara, dan menjadi landasan di mana perbincangan-perbincangan akademik tahap tinggi diadakan demi kesejahteraan rakyat dan negara bersama. Bukannya kenyataan-kenyataan bodoh begitu. Ini pandangan saya lah, ya. Dan tiba-tiba bila saya buat pendedahan tu semalam, menangkis kau, tak ada jawapan, gaib, ya. Tambah pula Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan pun ada buat pendedahan, ya. Kononnya menerima rasuah, menerima rasuah tetapi menafikannya. Cuba baca, sekejap lagi saya akan letak link di dalam ruang komen dalam 20 minit selepas live ini. Cuba baca artikel tu, ya. Jawablah pendedahan ni, ataupun kau dah gaib, gaib sebab takut kalau buka mulut lagi ada banyak benda yang boleh didedahkan yang akan melondehkan anda semua. Ramai terlalu ramai di dalam Perikatan Nasional ni, dia ni sebenarnya duduk dalam rumah kaca.
Termasuklah Muhyiddin sendiri. Tapi ada kalangan mereka duduk dalam rumah kaca tapi baling batu kat rumah orang lain. Memang duduk dalam rumah kaca. Ya, Perikatan Nasional ni bagaikan satu perikatan kaca. Ya. Perikatan kaca dari segi dah rapuh, perikatan kaca dari segi mirip dia adalah rumah kaca. Di mana orang-orang dalam dia suka baling batu kat rumah orang lain. Ya. Jadi nasihat saya kepada Zaid Muhammad Arif ni, tolonglah kalau boleh jangan buka mulut. Sebab bila buka mulut, nampak sangat kebodohan tu tertulis kat wajah kau. Jadi sehingga kita berjumpa esok, jangan lupa layari saluran Telegram saya akan letakkan link sebentar lagi di bawah. Apa pun, berani kerana benar. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.